Allah, I need Allah with our hearts all over the world tonight. Send us hearts all over the world tonight. Jadi qasidah ini, dalam qasidah ini ada beberapa fasal yang bermula dengan amin tabakuli jiwanin binti salami sampai akhir. Fasal yang pertama, qasidah ini dia cerita tentang kerinduan kepada baginda dan negeri Madinah Al-Munawwarah. Jadi kan aku cerita kenapa dia starting dengan amin tadakuri jiranim binti salami mazaj tadam anjara min muqlatim bidami. Kenapa dia starting dengan ayat tadi? Yang kedua, amaran. Fasal yang kedua adalah amaran dia sekali. Setengah pembahagian dia tunggu sekali. Pasal pertama dan kedua itu sekali. Mana amaran jangan mengikut hawa nafsu. Jadi kalau dicampur ada 28 bait. Kemudian yang ketiga puji-pujian kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat adalah peristiwa sekitar kelahiran baginda. Yang kelima mukjizat baginda. Keenam kemuliaan Al-Quran. Kertas ni kita tak fotoskop semua kan. Yang kita nak baca saja. Pasal ni kita nak baca 2 dan 3. Keenam kemuliaan Al-Quran, Isra dan Mi'raj, jihad baginda, kesembilan istighfar, kesepuluh doa dan munajat. Jadi isi qasidah ini adalah menceritakan tentang sirah Rasulullah. Tidak ada ayat yang khurafah sebenarnya. Cuma bagaimana filosofi hubbi wa syairi dalam bentuk hubbi, kecintaan dan syair. Jadi Imam Al-Busiri ini dia satu zaman dengan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dia sama-sama berguru dengan Abu Abbas Sayyidi Abu Abbas Al-Mursi dan juga sempat dengan Syekh Abu Hasan Asyazili di LX. Jadi di antara anak muridnya adalah Imam Al-Busiri dan Syekh Ibnu Athaillah. Dia diarahkan untuk datang berdakwah di Qahirah. Lalu peninggalan Syekh Ibnu Athaillah hikam, sebagaimana peninggalan Imam Al-Busiri itu adalah qasidah Burdah ini. Jadi dia hidup dengan kurun 7 ataupun 8 hijrah lebih kurang. Makam dia di LX. Jadi ceritanya setengah mengatakan Burdah ini adalah setengah mengatakan Bur'ah namanya. Bur'ah. Tapi yang masyhurnya adalah Burdah. Sebab sebenarnya Burdah ini, Burdah yang secara hakiki itu adalah berlaku kepada Sayyidina Zuhair. Sayyidina Zuhair tak silap. Seorang sahabat Nabi ketika tu dia Sayyidina Bujir. Zuhair itu masuk Islam dulu. Sayyidina Zuhair bin Abi Sulma. Dan Sayyidina Zuhair ketika tu dia asalnya dia tidak Islam dan dia mencaci Rasulullah dengan syair dia tadi. Lalu dia mendengar umbitu anna Rasulullah au adani. Aku dikhabarkan, diberitakan bahawa Rasulullah itu memarahi aku. Lalu dia cerita tentang dipuji Rasulullah dalam syair dia mengikut wazan yang sama lah. Umbitu anna Rasulullah au adani, wazan syair yang sama. Jadi dia bertemu Rasulullah, meminta keampunan daripada Rasulullah. Lalu Rasulullah ambil burdahnya letak di atas tubuh dia. Jadi pada hakikatnya burdah ini adalah Nahjul Burdah, manhaj kepada burdah tadi. Tapi dimasyhurkan dengan burdah. Dan Imam Al-Busiri ini dia banyak terkesan dengan wazan dia dan bentuk syair dia itu daripada Sayyidi Umar Al-Farid, Sultanul Ashiqin, maqam dia di Muqattam. Dia terkesan dengan cara sebab syair-syair Sultanul Ashiqin itu juga ada memuji Rasulullah dalam bentuk-bentuk dia, dengan wazan dia, cara dia macam tu. Dalam keadaan kesufian, dalam bentuk madhmun, isinya adalah kesufian. Jadi itu ringkas. Jadi kita tunggu kepada bacaan fasal yang pertama, sebab anak akan detailkan fasal yang kedua dan ketiga saja. Okey. Tak lagi. Okey, kalau tak lagi okey. Dalam qasidah ni yang pertama cuba tengok. Okey, anak akan cuba sebut bagaimana bait yang pertama dalam syair ni. Kalau kita belajar disiplin ilmu syair, ada syair yang penyair ni dia tu sebut apa yang dia nak maksudkan, tu sebut apa yang dia nak ingin cakapkan. Tapi ada dalam tariqah
jahiliyah ataupun tariqah qadimah dalam syair ni, dia akan starting dengan menyebut dia panggil peninggalan kekasih-kekasihnya, melayani perasaan dia. Barulah dia masuk kepada tajuk utamanya. Sebab itulah di yang pertama kan, amin tazakuri jirani bidi salami mazajta dam anjara min muqlatin bidami. Amin tazakuri jirani bidi salami mazajta dam anjara min muqlatin bidami. Apakah kerana amin itu istifham, apakah kerana teringat kepada jiran yang tinggal di salam Rasulullah sehingga engkau, tapi dia tidak sebutkan nama, sebab seolah-olah dia isy'ar, dia menyembunyikan dalam hati dia, tapi dia hanya sebut kelasan kerana kasih sayang yang terpendam. Amin tazakuri jirani bidi salami mazajta, kamu cucurkan air mata min muqlatin bidami, min muqlah daripada keluar mata muqlah, dengan keadaan air mata tadi bercampur darah. Am habbatir rih, ataupun kamu menangis itu kerana tiupan angin kencang. Angin itu yang berhembus dari Khazimah. Khazimah itu juga adalah tempat di Mekah. Maknanya semua itu kaitan dengan, bukan nak cerita tentang tempat itu sebenarnya, nak cerita tentang si kekasih tadi. Kan, sebab dia biasa bila kita mencintai seseorang, dia lazim daripada itu kita akan membawa, kita akan cuba kasih kepada apa yang ada kaitan dengan dia, rumah dia. Jadi wa awmadal barqu fi zalma'i min idami, atau kerana sinar kilat yang membelah kegelapan malam dari gunung Idam. Jadi gunung Idam, Kazimah, Aziz Salam, itu semuanya nama kepada tempat tu. Nama kepada syahidnya adalah kepada Rasulullah. Lalu dia mengatakan, famali ainaika in kultaku fahamata, kenapakah kedua matamu tetap mencucurkan air mata? Famali ainaika in kulta, walaupun kamu kata ukfufa, syukur, hamata, tetap dia mengalir, jangan menangis. Wa mali qalbika in kultastafiq yahimi, dan kenapa hatimu tetap merasa gelisah? Wa mali qalbika, ada apa dengan hati kamu ni? In kulta, walaupun kamu kata istafiq, tapi dia tetap yahimi, tetap bersedih. Kenapa? Kenapa tetap gelisah? Maknanya dia sudah pun tahu dia gelisah, dia menangis, itu adalah kerana cintanya kepada sang kekasih. Tapi dia cuba menyembunyikan cinta dia tadi supaya dia akan lebih melahirkan perasaan tadi. Itu dia cara ini kalau nak rasa, ini dia kena guna hati lah kan. Guna hati kita ya. Amin tazakuri jiranin bidi salami mazajta dam anjara min muqlatin bidami. Am habbatir rihu min tilqa'i kazimatin wa awmadal balqu fi zalma'i min idami. Sama li ainaika in kulta fufahamata wa ma li qalbika in kulta stafiq yahimi. Jadi hanya mereka yang berhati sini sajalah yang dapat merasai. Kita baca terjemah lain, kita baca Arab tu lain. Dia maknanya kita memahami mazmun dia dengan bahasa Arab tu dia lain. Patutlah Al-Quran ni kita kena memahami dengan kaedah bahasa Arab. Bila kita baca terjemah, hentakan Quran kepada hati kita tu dia tak sama bila kita baca terjemah. Tapi bila mana kita baca ayat Al-Quran, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada. Sampai akhir 9 perkara Allah Ta'ala cerita kepada kita, dia bangkitkan kepada kita. Tidakkah aku ciptakan bumi kepada kamu autad, bumi sebagai hamparan kepada kamu, wal jibala autada, gunung-gunung yang aku pasakkan untuk kamu duduk tegak hidup di atas muka bumi ini. Aku ciptakan malam, aku ciptakan siang, aku turunkan hujan, aku berikan kamu buah-buahan, aku turunkan kamu air daripada langit, aku berikan cahaya matahari kepada kamu. Tidakkah kamu bersyukur kepadaku? Inna jahannama kanat mirsada. Jadi itu hentakan yang begitu kuat dalam hati kita sebenarnya. Inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya ingat neraka itu mirsad, menunggu kita. Tengok Al-Quran. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba.
Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, Faruku falan nazidakum illa azaba. Tidak ada ayat yang paling dahsyat melainkan ayat ini. Faruku. Sebelum daripada itu Allah Ta'ala cerita guna dhamir ghaib. Tapi sampai ayat ini Tuhan mengatakan Faruku, maka rasalah kamu semua azab aku. Lan nazidakum, tidak aku tambahkan illa azaba. Tapi Allah Ta'ala membentuk hati mereka yang mukmin. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Jadi kita akan tersenyum selepas daripada kita tidak takut. Innalil muttaqina mafaza. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Al-Quran mengatakan kepada kita, bagi orang bertakwa itu ada mafaz, kejayaan. Hadaiqa wa anaba, kebun-kebun yang begitu banyak sekali. Wakawa'ib atraba, perempuan-perempuan, gadis-gadis jelita yang cantik putih melepak. Ada itu mana kita tarikh kepada kita kan. Tarikh kepada kita. Itu maknanya bagus uslub Al-Quran. Kalau boleh pada sahabat ni, walaupun tak ambil bahasa Arab, tapi cuba memahami tanah bahasa Arab. Kalau sahabat. Okay. Jadi ini dia cerita, ayah sabu-sabu anal hubba munkatimun ma baina munsajimi min huwa muqtadimi. Apakah orang yang dimabuk cinta ni telah bagi tahu, menyangka bahawa cinta kasih dapat disembunyikan di sebalik cucuran air mata dan kegelisahan jiwa. Jadi akhir sekali dia mengaku, rupa-rupanya aku ni tak dapat nak sembunyikan perasaan cinta dalam hati aku ni. Laulal hawa lam turik dam'an ala salalin wal arif tali zikril bani wal alami. Lalu dia mengatakan, pakai patung kiru fardam ba'da ma syahidat bihi alaika udulu dam'i wasfatami. Jangan kamu cuba menolak perasaan tadi. Pakai patung kir, hubban. Bagaimana kamu dapat cuba menolak perasaan tadi? Alaika ba'da ma syahidat bihi alaika udulu dam'i wasfatami. Selepas daripada telah menyaksikan kepada kamu sekalian saksi-saksi. Lalu dia mengatakan, Na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil ahlami. Ya, di keheningan malam aku berkhayal jauh. Sara taifu man ahwa fa'arraqani, kepada kekasih dia aku mengaku sehingga nak tidur pun susah. Begitulah wal hubbu ya'taridul ladzati bil ahlami. Begitulah cinta bila mana dia ada dalam hati, ya'taridul ladzat, dia menukarkan kelazatan kepada kesakitan. Sakit tak pada cinta ni? Sakit. Kita tanya dia tak balas. Kita tanya dia tak balas. Sakit hati tak? Sakit hati. Kalau mereka yang kita tak cintakan, dia tidak ada masalah kalau dia tidak balas. Tapi kalau dia balas, sihat Allah. Hanya kalimat sihat itu sudah membebani jiwa kita yang baru. Kan? Sebab anda kena perasaan sikit mana ni kan? Sebab ni syair. Tapi dia mengatakan, jangan cerca aku ya laimi fil hamal uzri ma'ziratan, aku minta maaf, jangan cerca aku min ilaika wala ansabta lam talmi. Kalaulah kamu tahu perasaan aku ni sama seperti aku, kamu takkan lam talmi, kamu takkan cerca aku. Okey. Mana selepas daripada baca syair yang diceritakan mukadimah tentang ingatan-ingatan kepada tempat-tempat sang kekasih Rasulullah SAW tadi. Lalu Imam Al-Busiri dia ada menyebut tentang fa inna amarati bi sa'imat ta'azzaz, sampai akhir mengenai amaran jangan mengikuti hawa nafsu. Maksudnya dia salah nak menceritakan kepada kita cinta yang dilakukan ini bukanlah hasil daripada nafsu. Kemudian buku itu anda takkan bincangkan, tapi dulu kepada muka surat yang ke-9, zalantu sunnata man ahla zalama ila anistakat qadama hudura min warami. Jadi dalam bait ni, sebelum daripada itu, akhir dalam bait tadi, ayat sebelum dia mengatakan, Astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasartu bihi nafsan bihi uqami amartukal khaira lakin ma tamartu bihi wa mattaqantu kama qawla kastaqimi wala tazawwadtu qabla al-mauti nafilatan wa lam usalli siwa fardi wa lam asumi. Duhai malangnya nasibku bila bekalan belum dibuat untuk menghadapi kematian, dan sebenarnya aku tidak sembahyang wala usalli,
Aku tidak sembahyang melainkan fardu sahaja, dan aku tidak puasa melainkan yang fardu sahaja. Maksudnya dia nak mengkritik diri dia, mencela diri dia, dia tidak menambahkan amalan dia. Hanya amalan fardu sahaja, tapi amal sunnah itu dia tidak laksanakan dengan begitu banyak. Dia nak kritik. Begitu diri dia dimalas, lalu dia masuk. Zalamtu sunnata man ahya zalama ila anishtakat qadamahu dhurami wa rami. Zalamtu, sesungguhnya aku telah menzalimi sunnah man ahya zalama ila. Dalam ini dia panggil pertama, dia nak puji Nabi. Tapi bagaimana, coba tengok. Sebablah dalam syair ni dia penuh dengan, walaupun dia cerita pasal dia sebenar, tapi dia memberi pengajaran kepada kita. Aku telah menzalimi sunnah man ahya zalama ila. Tengok, aku telah menzalimi sunnah. Maksud aku tidak meletakkan sunnah itu di tempatnya, yakni sunnah Nabi itu adalah perlu diikut. Tapi aku menzalimi, aku tidak diikutinya. Ini isyarat. Kenapa dia mengatakan zalam tu sunnata? Kemudian man ahya zalama ila. Sifat Nabi ni banyak lagi sifat-sifat dia. Maknanya dia banyak memberi sedekah kepada fuqara, tapi dia man ahya zalama ila, sebab nak bangkit sunnah Nabi, nak bangun tahajud itulah biasanya paling payah untuk kita ikut. Jadi ni dipanggil, dia nak bagi kepada kita, aku ni kurang ikut menzalimi sunnah umum, tapi dia khususkan sunnah tamat, sifatkan Nabi tadi dengan man ahya zalama ila. Itu adalah majaz, menghidupkan malam. Itu majaz, dipanggil alaqah, makan alaqah zamaniyah. Sebab malam itu tidak dihidupkan, tapi yang dihidupkan itu adalah ibadat pada waktu malam. Itu dalam balaghahnya majaz akli. Mana menghidupkan malam dengan ibadah. Maksud menghidupkan ibadah, kerana ibadah yang dilakukan itu adalah hidup, tapi pada waktu malam. Macam kita sentiasa kita berucap, kita akan kata alhamdulillah kita berkumpul pada hari yang bahagia ni. Bahagia ni bukan hari, bahagia itu sifat kepada manusia. Cuma kita nak cerita bahagianya kita sampai hari itu bahagia. Itu majaz akli. Ada dia isnadkan sifat tadi kepada dia bagi mahwalahu, kepada bukan untuk miliknya. Tapi kenapa nak cerita macam ni pun menghidupkan malam, nak cerita malam sampai malam pun hidup. Nak cerita ni kuatnya Nabi ni beribadah. Itu majaz akli. Sebab ucapan kita ni semua penuh dengan balaghah sebenarnya kan. Tapi macam nak cakap hanya mereka yang berhati sendiri yang dapat rasa ini. Okey, anis takat qadamah, maknanya anis takat qadamah hudur min waram. Sehingga ibadahnya kuatnya Nabi beribadah, sehingga anistakat qadamah hudur min warami. Maknanya sampailah kedua belah qadamahu istakat, pecah. Kerana lamanya berdiri min warami. Jadi min ajli waram, kerana bengkak. Min li ajli, kerana bengkak, sebab lamanya berdiri. Ini dia panggil syaddah fi'l Nabi, begitu kuatnya perbuatan Nabi dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Aku menzalimi sunnah dia. Wa syadda min sawabin, lalu dia mengatakan lagi sifat Nabi ni apa lagi? Ya, man syadda min sawabin, yang mana dia ni mengikat perut dia jika terasa sangat lapar. Tengok, qiyamul lail dan berpuasa. Itu qiyamul lail, ini berpuasa. Kali itu adalah berqiyamul lail, kurangkan tidur, dan berpuasa. Itu di antara rukun-rukun untuk menyucikan hati. Kan ada 4 kan? Kasratul kalam, kasratul mana, kasratul ana, kasratul itu banyak kan? Qillatul anam. Betul kan? Tapi kasrah itu sifat kita lah kan? Sifat kita kasrah. Sifat Nabi qillatul anam, kurang bergaul. Mana bergaul dengan benda yang berfaedah sahaja. Qillatul manam, kurang tidur. Qillatul kalam, qillatul ta'am. Tapi kita kullu kasrah. Kullu kasrah, kita ni ibadat. Jadi itu isyarat. Wa syadda min sawabin, mana Nabi ni berpuasa. Wa syadda min sawabin ahsya'ahu wa tawa, dia mengikat. Wa syadda min sawabin ahsya'ahu, mengikat perut dia tadi yang halus. Tahtal ijarati, yang mana perut dia tadi dia ikat dengan batu, berada tahtal ijarah, di bawah batu. Kas'amut fafal adami, tersentuh kulit dia yang lembut, yang nipis tadi. Apakah Nabi Muhammad ni sampai begitu sekali kerana tidak ada duit? Miskin.
Tidak. Warawadathu jibalu syumma min zahabin an nafsihi fa'arahu ayyama syumami. Nabi kalau dia nak kaya, boleh kaya. Jadi Imam Al-Busiri saya nak bagi tahu, Nabi lapar tadi, terlapar tadi bukan sebab dia miskin, sebab warawadathu jibalu syumma min zahab. Gunung Ghana yang tinggi merayu, menawarkan kepada Nabi an-nafsihi fa'araha ayyama syamami, tapi dia melihat hanya sekilas pandangan, hanya tidak melayan permintaan tadi. Jadi ini kita nak bagi tahu, Nabi walaupun dia berlapar, tapi bukan dia tidak ada duit, boleh sahaja dia kaya. Tapi ini adalah zuhud, bertambahnya zuhud dia tadi. Wa akkadat zuhdahu biha daruratuhu, inna darurata la ta'adu 'ala al-isami. Kehidupan wa akkadat zuhdahu, maknanya mentakkidkan zuhud Nabi tadi biha daruratuhu, oleh kezuhudan dia tadi. Tapi walaupun dia susah, inna darurata la ta'adu 'ala al-isami, dia tidak mempengaruhi jiwa dia. Tidaklah sampai meningkat, maknanya sampai tidak ada duit meminta kepada manusia. Inna darurata la ta'adu 'ala al-isami. Wa kaifa, setengah mengatakan isam ataupun asimi. Kalau asimi baca dengan sifat asimi. Isami itu 'ala al-isami. Maknanya masdar dia lah, 'ala al-isami ismah. 'Ala al-isami maknanya diitlaq kepada masdar. Wa kaifa, kemudian dia mengatakan bagaimana wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lamatu kharaji dunya minal adami. Bagaimana darurat, kesusahan tadi nak membawa Nabi kepada dunia. Bila dia susah, bagaimana? Kerana dunia tadi tanpa Nabi tidak akan muncul. Pada munculnya dunia tadi adalah daripada sebab Nabi Muhammad SAW. Jadi turun, barulah dia masuk. Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawlillah minhu wala na'ami. Sini barulah dia start puji Nabi. Dialah Muhammad. Nabi Muhammad, siapakah? Huwa Muhammad. Dia panggil apa ni? Sini dia menghazam. Siapakah yang dipuji-puji tadi? Zalam tu sunnah taman. Dia tak sebut lagi nama. Sekarang baru dia sebut. Sebab dia panggil ikhtisar. Dia panggil hadful musnad ilaih. Kenapa dia hazamkan? Kerana dia antara sebab kita hazamkan dalam beberapa kedudukan adalah kerana kita begitu ta'alluq dengan dia. Contohlah kalau kita nak sahabat kita berjaya, kita jumpa dia, kita hazah kata tu. Kamu Najah. Kamu tu kita dah hazah. Sebab yang kita nak cerita Najah tadi. Dia hazah dia mubtada lah. Kan? Macam ni pun Huwa Muhammad, tapi Huwa tu dia dah hazah. Muhammad. Ibu tegang lagi Sayyidul Kaunaini. Padahal kerana Sayyidul Kaunaini dia lah Sayyidul Kaunaini. Huwa yani zalam tu sunnah alladhi kuntu min qablu adalah Muhammad. Huwa Muhammad. Tapi dia tu Muhammad tu sebut sebab dia panggil lillah, kerana kelazatan menyebut nama Nabi Muhammad. Muhammadun sayyidul kaunaini wa taqalaini wal fariqaini min ubin wa min ajami. Dan Nabiuna, di antara sifat Nabi itu adalah Nabiuna al-amirun nahi. Nabi itu adalah yang menyuruh dan yang menegak. Fala ahadun abarra, dan tidak ada satu orang pun yang lebih nyata daripada kalam dia fi qawli la minhu wala na'ami. Sehingga perkataan la dan na'am itu pun tidak ada yang lebih nyata daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahami. Dari kanan-kanan yang anakan ni. Cuma tadi ada bait bermula dengan zalamtu sunnata man ahya zalama ila, sampai kepada bait syair wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhraji dunya minal adami. Disebut dalam kitab Syarah Burdah Syekh Imam Syekh Al-Baijuri. Kalau siapa-siapa yang susah nak bangun subuh, bangun pagi yang mulai, ambil bait syair ni, tulis di kertas dan letak di bawah bantal ataupun di samping, jagalah jangan sampai terkena air basi itu.
letak di samping kita yang dekat, tapi pastikan jaga baik-baik. InsyaAllah dengan keberkatan bed 5 bed ni, InsyaAllah akan cuba test. Kalau susah juga bangun, problemnya kita lah terpijak banyak sangat kan. Pijak banyak sangat. Cuba buat. Dan insyaAllah 29 sampai 33. 29 sampai 33. Dan insyaAllah cuba buat yang mana ada break dia sekali hari ni. InsyaAllah pagi esok semua sekali sebelum subuh bangun. InsyaAllah kan. Cuba buat lah. Tapi jangan hari esok sajalah. Usul semua kan. Jadi kalau cuba tulis malam ni dan esok hantar mesej. Hantar mesej minta nombor WhatsApp anda, hantar mesej. Ustaz, anda bangun hari ni kan. Pahala habis tak ada kan. Jadi dia mengatakan di sini berpunyi huwa al-habibul ladzi turaja syafa'atuhu li kulli hawli min al-ahwali muqtahami. Dia cerita lagi Nabi. Ni anak sebenarnya anak atamanna an asra hadza. Anak sebenarnya dalam proses duduk gedung-gedung, duduk koyak-koyak dalam bilik, anak kumpul beberapa buku syarah Burdah ni, anak nak syarah sikit dalam bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu itu doa-doa lah agar dapat disiapkan. Sebab ada banyak pengajaran rohani dalam qasidah Burdah ni yang membuka kepada jiwa kita. Jadi anak nak syarah dalam bahasa Melayu, nak tulis buku sikit dan mengenai qasidah Burdah ni. Cara tu banyak dalam bahasa Arab, banyak sangat syarat. Anda kumpulkan, anda akan buat beberapa ringkasan syarat dalam Melayu yang kita boleh ambil istifadah. Jadi di sini da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin min wali mutaqimi. Cuba kita tak baca kan sampailah ayat bawah 38, baca sikit. Faqal nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi 'ilmin wa la karami. Nabi Muhammad itu mengatasi para nabi fi khalqin wa fi khuluqin, pada ciptaan dia dan pada akhlak dia, wa lam yudanuhu, dan dia tidak menghampiri nabi itu fi 'ilmin wa la karami, nisbah ilmu dan kemuliaan. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun. Ini wa kulluhum multamisun min rasulillah. Semuanya para nabi itu adalah mengambil wasilah daripada Nabi Muhammad SAW. Dalilnya ketika Isra wal Mi'raj, ketika mana Nabi Muhammad mengimamkan solat yang disembahyangkan pada waktu itu oleh para nabi. Warfan minal bahri aw rafan minal diyami. Walaupun muqtadif minal bahri, ini hal dan muqtadif minal bahri aw rafan minal diyami. Wa waqifuna ladaihi inda haddihim min nuqtatil ilmi aw min syaklatil hakami, sampai sebab puji-puji ni dia seronok sangat kalau kita boleh baca, tapi masa tak mengisbatkan. Nak kata kalau nak baca satu-satu ni sampai esok ni kan. Fahwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu summa astafahu habibah bari nazami. Okey, kemudian lepas daripada tu bawah sekali da'atun nasara fi nabiyihim. Jadi seolah-olah dia mengatakan, adakah kita puji nabi ni seolah melampau, seolah mensyirikkan Allah, mengagungkan Rasulullah melebihi Allah. Jadi mereka yang bertanyakan soalan itu sebenarnya tidak memahami soalannya. Kerana adakah boleh kita katakan kita ni kuat sangat cinta kepada mak kita, asyik telefon mak je, tapi seolah-olah kita menyayangi mak kita, ataupun mak kita lah, mak kita ni menyayangi kita lebih sangat, sampai lebih cinta daripada ayah dia. Cinta mak kepada ayah dia lain. Cinta mak kepada ayah dia kena mengandungi syahwat, tapi cinta mak kepada anak dia tidak. Dia boleh tengok dalam kitab Ihya Ulumuddin bagaimana cinta itu berlainan. Begitu juga kita cinta kepada Allah itu cinta uluhiyah, dan cinta kepada Rasulullah itu cinta nubuwah. Mana boleh kita mencintai Nabi Muhammad lalu mengatasi cinta kepada Allah? Jadi soalan itu seolah-olah mereka yang bertanya itu meletakkan Allah dan Rasulnya di tempat yang sama, dan kita mencintai Nabi melebihi Allah. Sebagaimana ditanya, adakah Al-Quran mana lebih mulia, Al-Quran ataupun Nabi Muhammad? Kalau Al-Quran itu yang kita maksudkan adalah sifat Allah, Al-Quran kalam Allah, maka tidak boleh dibandingkan qadim dengan yang baru. Nabi Muhammad itu yang baru, bukan lebih mulia, tidak boleh dibandingkan. Salah kalau kita bandingkan. Tidak boleh dibandingkan. Mana lebih mulia, Allah ataupun Nabi Muhammad? Boleh tak kita bandingkan? Tak boleh. Mana kamu lebih sayang, Allah ataupun Rasulullah? Salah. Mana boleh soalan? Jadi soalan itu timbul kerana tidak memahami sebaiknya.
Tapi kalau Al-Quran yang dimaksudkan itu adalah manhaj Al-Quran, manhaj Islam, jadi Nabi Muhammad itu lebih mulia daripada manhaj tadi. Sebab Nabi Muhammad yang menjelaskan manhaj tadi. Jadi nak tanya soalan pun pastikan soalan tadi muqarrar lah kan. Yang tak muqarrar jangan tanya. Jadi yang mengatakan tak Nasrani Nabi ini tinggalkan apa yang didakwa oleh Nasara pada Nabi mereka, wahkum bima syi'ta pada hafihi wahtakim. Maka pujilah Nabi kamu bagaimana apa yang kamu nak. Okey. Kemudian ringkahnya lagi dia mengatakan fa inna fadla rasulillahi laisa ya, walaupun kita puji Nabi tapi kelebihan Rasulullah itu laisa lahu haddun fa yu'ribu anhu natiqun bifahmi. Tidak ada had, tidak ada hudud, tidak ada tarikh yang kita dapat cakap. Setakat kita cerita sama Nah, kita baca sama kita cerita, kita baca kisah Rasulullah. Adakah sama? Contohlah. Contoh anda bagi contohnya lah. Tapi jangan cakap anda ni riak ke nak bagi warna tu. Nak bagi contoh, semua nampak contoh lah. Anda belum lagi sampai ke sini kan. Jadi mungkin sahabat semua susah sikit lah, lain lah. Siapa Ustaz Rahman contoh Ustaz Rahman contoh. Nama ni seorang yang hebat contohnya. Okey, jadi sebelum ni kita dengar Ustaz Rahman ni subhanallah dia seorang yang hebat. Mungkin hati kita dah terpaut semasa kita terdengar sifat-sifatnya. Jadi bila kita jumpa, kita tak tahu dia ni Ustaz Rahman yang kita maksudkan, tapi tiba-tiba ada yang bagi tahu itulah Ustaz Rahman. Subhanallah, ini rupanya salah ketemu jatuhlah hati kita. Maknanya rupanya kita mengetahui mendengar cerita tadi tak sama dengan kita lihat. Sebab kalau sama, bila kita lihat kita akan terus nampak. Jadi kita nak cerita tak sama bila kita cerita, itu pun dah dirasa di hati. Maknanya bila kita cerita itu pun dah terdetik di hati. Tapi tidak sama bila mana kita melihat Rasulullah, melihat dia sendiri, dia akan hilang segala ucapan. Sebab itulah para sahabat itu tidak terlantun ucapan mereka, kasih sayang mereka. Kenapa tidak ada sahabat ini tidak menjadi amalan, tidak jadi amalan para sahabat dipuji-puji Nabi. Bagaimana seorang yang amat mencintai sang kekasih yang begitu hebat sekali dapat luahkan dengan kata-kata. Dan kita amat cinta kepada dia. Sebab itulah bila kita cinta kepada dia, seseorang tidak terluah dengan kata-kata, tapi dia akan terus menghasilkan tindakan. Betul tak? Tapi bila jauh, barulah aku rindu kepada dia, barulah keluar. Kita pernah tak bila kita bersama, sahabat kita jumpa kita, aku sayang kepada kamu. Pernah tak? Kalau ada, kau ni bohong tak ya? Kan? Cuba cakap macam tu. Kita kan? Problem ni kan? Tapi tidak. Tapi sebenarnya perbuatan sahabat kita tadi itu adalah cinta, luahan cintanya kepada kita. Tapi bila dia dah balik Malaysia, kita akan rindu kepada dia. Allah, bila dia nak datang, Allah, Zaid. Kita akan sebut nama dia. Begitulah juga pada sahabat bila mana bersama Rasulullah tidak terluar, tapi mereka melihat Rasulullah kan? Jadi tidak ada isu sebenarnya. Kenapa pada sahabat tidak menjadi amalan mereka memuji. Kita berbosan kan kalau kita sekali anak ni ada sama-sama depan ni Ustaz saya kan. Ada tidak, itu luahan itu hanya menjadi wasilah kepada nak menarik zat dia. Nampak? Macam ni contoh kata lagi, aku sekali nak bagi contoh. Kita cinta kepada seorang wanita, kan? Jangan ni selalu nak bagi contoh supaya anak bagi contoh AJK, sebab nak suruh tak tepi, topik ni lebih nampak lagi, kan? Jadi tiba-tiba dia hantar mesej kepada kita tadi lah. Okey, kertas kerja ni saya dah siapkan. Itu je mesej dia, tapi sebab kita ni sangat cinta kepada dia, kita simpan mesej tu. Jadi pada waktu malam sebelum tidur kita akan buka mesej tadi, saya dah hantar kertas kerja tadi. Yang kita nak tengok bukannya mesej tadi, tapi kita nak menarik mesej tadi supaya menjadi wasilah kepada zat yang menghantar tadi. Nampak tak? Itulah keadaannya bila kita luahkan perasaan, kan? Akhir ringkas, akhir sekali,
Akhir sekali ada mengatakan fa inna fadala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadun fa yu'ti ba'an nafiqun bihami.